Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua anak-anak pelajar. Okey, so hari ini kita sambung dengan tajuk yang kedua dalam bab 4, iaitu peranan hormon dalam kita haid. Okey. So untuk tajuk ni, hasil pembelajaran yang kita nak capai ialah yang pertama, dapat menyatakan maksud haid. Yang kedua, menghubungkan haid dan kitar haid. Yang ketiga, menyatakan kepentingan kitar haid. Yang keempat, menyatakan hormon yang terlibat dalam kitar haid. Yang kelima, menerangkan peranan hormon dalam mengawal atau kitar haid. Yang keenam, menghubungkaitkan aras hormon dengan perkembangan folikel, proses pengovulan dan pembentukan korpus luteum. Yang ketujuh, menghubungkaitkan aras hormon dengan perubahan ketebalan endometrium. Yang ke-8, menyatakan maksud sindrom pra-haid. Dan yang ke-9, menyatakan maksud putus haid. Okay. So, apakah yang dimaksudkan dengan haid? So, haid ni ialah keluluhan dinding uterus atau endometrium yang disertai dengan pengeluaran darah, tisu epitelium dan mukus melalui faraj. So, ini ialah definisi untuk haid sekiranya diminta dalam soalan. Okey. So, semasa haid ni, apa yang berlaku ialah tisu endometrium yang kaya dengan salur darah terurai. So, tisu endometrium ni ialah tisu yang terdapat pada dinding dalam uterus. Okey. So, sebenarnya dia dibina daripada banyak salur-salur darah, dan semasa haid salur darah ni akan terurai dan keluar sebagai darah haid. Okey, biasanya untuk haid ni tempoh kedatangan dia adalah 5 hingga 7 hari, lebih kurang seminggu macam tu. Dan haid ni merupakan tanda permulaan akil baligh dan kematangan dan kesuburan bagi seorang perempuan. Okey. So, bermulanya haid bermaksud peringkat akil baligh dicapai. Okey. So, dalam haid ni dia keluarkan secara regular. So, dia ada satu kitaran. So, apakah yang dimaksudkan dengan kitaran haid? Okey, kitar haid ni ialah perubahan kitar bulanan yang berlaku dalam badan wanita. Okey, dan berserta dengan pengovulan dan pendarahan. Okey, so maksudnya proses tu memang berlaku secara regular, di mana dekat kita bagi perempuan ni dia ada organ pembiakan yang terdiri daripada uterus dan juga ovary. So, haid ni berlaku dekat dalam uterus. So, berlaku pendarahan, manakala di ovarinya berlaku proses pengovulan. Jadi, pengovulan dan pendarahan ni akan berlaku pada mengikut kitaran dia. Okey. Dan satu kitar, setiap kitar mengambil masa selama 28 hari. Dan tanda-tanda permulaan kitar haid ialah pendarahan diikuti oleh pembinaan semula dinding endometrium. Okey. Maksudnya kitar haid ni bermula dengan
pendarahan. Pendarahan diikuti oleh pembinaan semula dinding endometrium sehingga menjadi lembut, tebal dan kaya dengan bekalan salur darah. So dalam tempoh 28 hari tu, hari pertama adalah hari berlakunya pendarahan. Okey. So memang setiap orang akan berbezalah dia punya tarikh dia apa semua tu, tapi hari pertama kita tu ialah start dengan head tu keluar hari pendarahan. Dan dalam masa yang sama dia akan berlaku proses seperti pembinaan dinding endometrium dekat bahagian dalam uterus. Kemudian pada pertengahan kita head, iaitu pada hari yang ke-14, pengovulan atau pembebasan usid sekunder daripada ovari akan berlaku. So, kita ada 28 hari. Hari pertama berlaku pendarahan, tapi pada hari yang ke-14 berlaku pula pengovulan. So, apa yang dimaksudkan dengan pengovulan ni? Kita dah belajar sebelum ni, iaitu ada pembebasan usid sekunder. Okey, dari ovari dimasuk ke dalam tube fallopian. Okey. So itu semua termasuk dalam kita head. Okey. Apa kepentingan kita head? Kita head ni yang pertama membolehkan ovari membebaskan usid sekunder bagi setiap kitaran. Okey. Jadi perempuan kan membebaskan ovum tu. So ovum yang dirembeskan sebenarnya, yang dikeluarkan sebenarnya bukanlah kita sebut sebagai ovum, tapi sebut sebagai usid sekunder. Yang kedua, memperbaharui dinding uterus dengan melakukan penebalan bagi menerima ovum yang disenyawakan dan membolehkan penempelan embrio. Okey, so bila ada pembebasan usid sekunder, dinding uterus ni nak kena bersedialah. Jadi selepas dia dia terurai dalam kita head tu, dia kena diperbaharui dan ditebalkan untuk menerima ovum yang seterusnya. Okey, dan sekiranya ada persenyawaan, maka berlakulah proses penempelan embrio. Yang ketiga, dapat menyingkirkan head akibat kegagalan persenyawaan ovum. Yang keempat, merangsang perembesan hormon perangsang folikel, hormon luteinan, hormon estrogen dan progesteron. So kita head ni yang akan merangsang pituitary, kelenjar pituitary untuk merembeskan hormon LH, iaitu hormon pelutinan, hormon FSH, manakala ovari pula akan merembeskan estrogen dan progesteron. Okey, so kita jawab soalan 7 dalam buku Bioscore, iaitu perempuan yang mengalami datang head yang banyak dan lama perlu diberikan rawatan bagi mengelakkannya dari keletihan. Okey, nyatakan rawatannya dan terangkan mengapa. Okey, perempuan yang mengalami kedatangan head yang banyak, maksudnya darahnya keluar sangat banyak. Okey, sebenarnya dia kena
dia perlukan satu rawatan sebab kita tahu fungsi darah dalam badan manusia kan untuk mengangkut oksigen. Jadi kalau keluar secara berlebihan, maksudnya dia akan mengalami kekurangan tenaga kerana oksigen tidak dapat dibekalkan. So rawatan yang diperlukan ialah mengambil makanan yang kaya dengan ferrum, bayam, hati, kerang, dan ataupun mengambil suplemen pil ferrum. Okey, kenapa kena ambil makanan-makanan ni? Untuk membekalkan oksigen lah kerana heat yang lama menyebabkan individu ni kehilangan darah yang banyak. Okey, jadi seorang perempuan tu akan mengalami keletihan disebabkan oleh kekurangan oksigen. Okey, so perempuan ni perlukan ferrum untuk pembentukan hemoglobin ataupun sel darah merah dia untuk menggantikan darah yang hilang dan supaya oksigen dapat dibekalkan kepada sel-sel badannya. Okey. Yang seterusnya kita tengok gambar rajah ni. Okey, untuk kita ingat balik struktur. Okey, organ yang terlibat dalam kita haid ni ialah uterus dan ovari. Labelkan bahagian-bahagian berikut. Okey, bahagian yang pertama itu ialah ovari. Okey, ini ialah ovari. B ialah faraj. C ialah uterus. Okey. D itu ialah tiub falopio. Kemudian E ialah endometrium. Okey, dinding endometrium, dinding dalam. Untuk F tu ialah cervix. Okey. So, yang seterusnya kita bincangkan tentang peranan hormon dalam mengawal atau kita haid. Okey. So, sebenarnya kita haid ni dia dipengaruhi oleh hormon. Proses-proses yang berlaku dipengaruhi oleh hormon. Dan hormon-hormon ada beberapa hormon yang terlibat. Okey, so kita boleh pecahkan dia kategorikan dia kepada dua kumpulan lah. Okey, kumpulan yang pertama sebenarnya ialah hormon yang mengawal perubahan dalam ovari. Okey, so hormon yang terlibat ialah hormon perangsang folikel dan hormon pelutinan. So dekat mana ataupun kedua-dua hormon ni dirembeskan oleh siapa? Ingat lagi tak? Okey. So
kita dah bincangkan sebelum ni. Kedua-dua hormon ni FSH dan LH. Nama lain bagi perlutinan yang biasa kita gunakan ialah hormon LH. Untuk bahasa Inggeris dia luteinizing hormone. Kedua-dua jenis hormon ni dirembeskan oleh kelenjar pituitary. So dekat otak lah kan, dekat bahagian otak merembeskan pituitary. So walaupun macam dirembeskan dekat otak, tapi dia punya peranan dia adalah dekat dalam ovari. So maksudnya dia dibawa oleh aliran darah daripada kelenjar pituitary tu, dibawa oleh aliran darah ke ovari. Dan ovari ialah target organ dia atau organ sasaran dia, dan perubahan berlaku dalam ovari. Dan kumpulan hormon yang kedua ialah hormon yang mengawal perubahan dalam uterus. So hormonnya ialah estrogen dan progesteron. So dari mana datangnya kedua-dua hormon ni? Sebenarnya estrogen dan progesteron sendiri dirembeskan oleh ovary. Tapi dia tidak berfungsi dekat ovary. Hormon ni berfungsi dekat uterus. So boleh bezakan ya, dekat mana ovary, dekat mana uterus. Lagi sekali, untuk perubahan dalam ovary, ni ovary ni. So hormon yang terlibat ialah hormon FSH dan juga LH, di mana kedua-dua hormon ni menyebabkan perubahan yang berlaku dekat dalam ovary, dan kedua-dua hormon ni dirembeskan oleh pituitary. Tapi ovary pula akan merembeskan estrogen dan progesteron. So kedua-dua hormon ni peranan dia adalah untuk membawa perubahan kepada uterus. Membawa perubahan kepada uterus. So kita tengok balik. Hormon perangsang folikel dirembeskan oleh kelenjar pituitary, di mana hormon ini berperanan untuk merangsang sel-sel folikel merembeskan estrogen. So sel-sel folikel ialah sel-sel yang terdapat dalam ovary. Kita dah belajar folikel primer, folikel sekunder, folikel graft. So ni primary folicle ialah folikel primer. Folikel tu ialah sel yang dekat luar ni. Yang dekat dalam tu ialah oocyte. Yang ini ialah folikel sel. Dia tunjuk folikel sel kat luar ni. Kita ada folikel sekunder. Secondary oocyte ni dia duduk dalam folikel secondary folicle lah, folikel sekunder. Kemudian berkembang menjadi folikel graft. Ni folikel graft. So sel-sel folikel ni akan merembeskan estrogen. Maksudnya FSH merangsang perkembangan folikel dan merangsang sel-sel folikel merembeskan estrogen. Merangsang perkembangan folikel dalam ovari semasa oogenesis. Salah hija kat sini oogenesis. Dan merangsang sel-sel folikel merembeskan estrogen. Itu fungsi FSH. Yang kedua, hormon yang dirembeskan oleh pituitary ialah
hormon pelutinan. Okey. So hormon pelutinan berperanan untuk merangsang ovulasi atau pengovulan. Yang kedua, merangsang pembentukan korpus luteum, iaitu selepas ovulasi berlaku, folikel yang telah mengeluarkan folikel graft telah mengeluarkan usid sekunder kepada ke dalam tube fallopian. So dia punya folikel tu akan membentuk korpus luteum. So merangsang pembentukan korpus luteum. Yang ketiga, merangsang rembesan progesteron daripada korpus luteum. So korpus luteum yang terbentuk ni akan merembeskan progesteron selepas berlakunya ovulasi. Maksudnya selepas usid sekunder dibebaskan ke tube fallopian. Okey. Hormon yang ketiga estrogen tadi dirembeskan oleh ovari. Ini kumpulan yang kedua. Dirembeskan oleh ovari. Hormon estrogen ni berperanan untuk merangsang pembaikan dan penebalan endometrium, iaitu selepas berlakunya haid ataupun pendarahan. Dan merupakan satu tindakan suap balik positif. Suap balik positif ni ke atas rembesan LH daripada kelenjar pituitari. Maksudnya sekiranya aras estrogen ni tinggi, maka dia akan meningkatkan lagi rembesan LH. Itu yang dimaksudkan dengan suap balik positif ke atas rembesan LH. Dan yang akhir sekali, hormon yang terlibat ialah progesteron. Okey, progesteron dirembeskan oleh ovari dan peranan dia ialah merangsang penebalan dan mengekalkan ketebalan dinding endometrium. Okey, so estrogen dan progesteron ni peranan dia hampir sama, tapi kita kena ingat yang baiki adalah estrogen, tapi yang mengekalkan ketebalan dinding endometrium ialah progesteron. So, dinding endometrium ni dikekalkan dengan salur darah yang banyak dan sebagai persediaan untuk penempelan embrio sekiranya berlaku persenyawaan. Selain daripada tu, aras progesteron yang tinggi sebenarnya akan merencatkan rembesan FSH dekat pituitary sebab dia nak halang pembentukan lebih folikel graft dalam ovary. Kita tak nak ada ovulasi berlaku sekiranya ada kehamilan, sekiranya ada penempelan embrio. So untuk halang ada pembentukan folikel yang baru, dia merencatkan rembesan FSH dan menghalang folikel graft dan pengovulan. So ini merupakan satu mekanisme suap balik negatif. Okay, so ini gambar rajah yang juga menunjukkan kedudukan ovari dan juga uterus. Okey. Okey, soalan 8, rajah menunjukkan perkembangan satu folikel dalam ovari. So sebenarnya dekat dalam ovari ni kita katakan berlaku perkembangan folikel. So dalam gambar rajah dilukis macam ni Folikel berkembang bermula daripada saiz yang kecil ni sehingga kepada saiz yang besar.
Okey, dalam perkembangan folikel tu ada folikel primer dan folikel sekunder. Okey, macam gambar ni kita tak boleh nak bezakan lah folikel primer, folikel sekunder. Tapi yang dah nak meletup ni, yang dah nak keluar ni, ini ialah folikel graft. Okey, atau Graafian follicle, folikel graft. Okey, so dalam perkembangan folikel tu sebenarnya usid ialah sel yang dekat dalam ni. Kan? Ada satu ni sel ni. So itu ialah usid. Usid primer pun berkembang menjadi usid sekunder. Dalam folikel graft ada usid sekunder. Dalam folikel sekunder ada usid sekunder. Dalam folikel primer ada usid primer. Okey, so gambar ni menunjukkan proses ovulasi, iaitu usid sekunder dibebaskan. Dan apabila usid sekunder dibebaskan, sarung dia akan terbentuk. So sarung ni ialah corpus luteum. Yang dimaksudkan dengan corpus luteum tadi ialah sarung tu. Ni. Okey, dia akan berkembang menjadi corpus luteum. Lebih tepat yang ni lah. Okey, corpus luteum. Dan corpus luteum ni sebenarnya dia ada tempoh hayat dia. Kalau tak ada kehamilan, corpus luteum akan menyusut dalam dalam satu kita tu juga. Okey. So labelkan struktur A, B, C dan D. Yang pertama A tu ialah folikel graft. B, okey, B ialah ovulasi, proses ovulasi. C ialah corpus luteum dan D ialah folikel. Okey, kemudian antara struktur tersebut yang manakah terlibat dalam perembesan hormon progesteron dan estrogen. Okey. So untuk hormon progesteron yang terlibat ialah corpus luteum. Sebab setelah terbentuk corpus luteum barulah progesteron dibebaskan, yang ni. C ni. Okey, merembeskan progesteron. Corpus luteum merembeskan progesteron, manakala estrogen dirembeskan oleh folikel, sel-sel folikel ni. So kita sebut sebagai folikel dalam ovari. Okey. Okey, apakah hormon yang menghentikan kita haid semasa hamil? Okey, so semasa hamil kita haid akan dihentikan oleh hormon progesteron. Kerana aras hormon progesteron yang tinggi dirembeskan oleh corpus luteum tadi akan menyebabkan kita haid terhenti dan tidak ada perkembangan folikel yang baru. Okey, so cikgu stop dulu untuk video yang pertama. So kita akan sambung dengan video yang kedua untuk kita teruskan memahami kitaran haid. Okey.